membincangkan perkara di antaranya tentang kenapa kita nak belajar tentang ilmu jin ini. Yang kedua, kita juga akan membincangkan asal-usul kejadian jin dan dibandingkan dengan manusia. Jin berasal dari api, manusia berasal dari tanah. Jin diciptakan lebih awal daripada penciptaan manusia. Ada yang mengatakan 20,000 tahun, ada yang mengatakan 40,000 tahun sebelum ada Adam alaihissalam dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jin telah menghuni alam ini, dunia ini, bumi ini selama 20,000 ke 40,000 tahun. Dan dalam masa mereka memerintah al-tinggal di bumi ini, telah berlaku pertumpahan darah di kalangan jin itu sendiri. Sehingga kan bila Allah menciptakan Adam alaihissalam, malaikat bertanya, apakah manusia yang diciptakan ini juga akan menumpahkan darah? Rasulullah Allah. Kemudian Allah mengatakan bahawa Allah dapat mengetahui daripada apa yang mereka tanyakan. Lalu Adam pun diajar tentang perkara-perkara yang tidak diajar kepada golongan malaikat dan jin. Lantas Allah mencabar para malaikat untuk memberikan nama-nama perkara-perkara yang tidak diajar itu. Ternyata malaikat gagal kerana dia di luar pengetahuan. Dan apabila diminta kepada Adam, Adam telah menerangkan dengan jelas tentang perkara-perkara yang ditanya. Di situ Allah menunjukkan tuan dan kuasa Allah dalam mengatur sesuatu perkara. Kita juga telah membincangkan tentang kumpulan-kumpulan iblis. Iblis sendiri dia ada kumpulan-kumpulan yang bernama Sabar, bernama Dasim, yang bernama Al-A'war, yang bernama Zalzabur dan Maswad. Jadi nama-nama ini memang jangan namakan anak-anak tuan-tuan. Jangan namakan anak dengan Dasim, dengan Sabar, dengan Al-A'war, Maswad dan Zalzabur. Ini jangan. Kesimpulan kita daripada pengajaran kita ialah bahawa kelompok-kelompok iblis ini telah pun menjadikan kegiatan kekejaran mungkar ini sebagai kegiatan-kegiatan profesional. Mereka mendalami perkara-perkara yang teknik-teknik dan kaedah-kaedah yang boleh melumpuhkan manusia. Bagi kita solat ini ada syaitan yang khusus. Bagaimana nak menggoda supaya kita gagal khusyuk dalam solat. Dia spesialis. Bagi seorang isteri ada jin pula, maaf, jin dan syaitan yang dibicarakan tadi, yang spesialis bagaimana nak supaya orang ini gaduh. Yang dinamakan dari Dasim kan. Ada pula kepakaran dia mesyuarat saja nak gaduh. Dia binting saja dia akan mencari bagaimana supaya kelompok-kelompok yang bermusyawat ini akan gaduh. Mereka kumpulan terlatih. Benarlah akan sabda Rasulullah SAW yang mafhumnya, jikalau tanpa bantuan Allah tidak ada seorang manusia pun yang boleh melepaskan dirinya daripada gangguan-gangguan jin dan syaitan. Jadi tuan-tuan, siapa pun kita, hebat mana pun kita, jikalau Allah tidak menolong kita, kita semua lemah dan akan kalah dengan gangguan-gangguan. Cara adalah ulama diganggu secara ulama. Ada jin ulama lagi masalah. Diganggu sama ulama. Kalau mereka kata ulama itu benar, yang ulama dikata tak betul. Perawat pun begitu juga. Di kalangan perawat akan diberikan 3 jenis ujian. Satu darah, memang dia kena uji. Banyak kena perasa sakit, sana sakit. Saya tak tahu. Perawat ni nama yang sakit. Perawat sakit. Lepas merawat tu pemagih tidur sampai Isyak. Isyak sembahyang balik. Tapi masa tu amat detik. Bagi siapa yang merawat daripada pagi hingga petang. Maghrib memang terlalu detik. Pertempuran daripada pagi hingga petang itu menyebabkan terlalu detik. Gangguan yang kedua, kalau dia gagal
masa ialah keluarga perawat. Ni yang tak boleh perawat ni. Gagal saja dia mengganggu perawat, dia akan ganggu keluarga perawat. Tentulah orang yang terdekat dulu ialah isteri perawat. Isterinya akan cemburu yang ialah sakit orang perempuan. Jadi isterinya akan ini mesti nak kahwin lagi satu, mesti nak kahwin lagi satu. Rawat-rawat ni macam dia rawat ni, dia apa? Dia goda ke situ. Dan tercantik dalam sejarah kita di Malaysia ini, sampai dibawa ke mahkamah kerana isteri ini mengadu kepada mahkamah mengatakan bahawa dia tak larat lagi bersuamikan seorang perawat kerana pukul 3 pagi masih lagi perawat. Pada pukul 3 pagi sudah lagi buat IT. Sakit tak boleh buat IT tu. Awal pukul 3 nak tidur. Jadi gangguan kedua bagi perawat ialah isteri dan keluarganya. Jadi nak di perawat ni kena beritahu anak isteri. Nampak lain macam je ni gangguan ni. Dan yang ketiga yang paling dahsyat dalam rawatan ini ialah perawat dengan perawat. Ini tahap yang paling sukar. Dulu kita berdepan dengan bomoh. Kita kata ini bomoh ni tak bagus, bomoh ni tak bagus. Syirik. Hari ini perawat ni, kumpulan perawat ni kata ini betul, perawat ni kata kumpulan ni salah, perawat ni kata teknik itu syirik. Bergaduh di antara perawat ini adalah satu lagi bentuk serangan yang dialami oleh perawat-perawat. Saya mengalami satu keadaan yang amat dahsyat dalam pertempuran di antara perbezaan pendapat di antara perawat dengan perawat ini, dengan golongan yang mengatakan mereka adalah ahli sunnah wal jamaah, yang mereka Wahabi, mengatakan rawasan saya ini tidak ikut sunnah dan sebagainya. Perawat. Jadi ada baik dan buruknya. Yang baiknya saya ambil positif. Maknanya kalau kita kaji balik, adakah betul perbuatan saya ini salah? Ini penting. Bagi kita merawat ini mencari keredaan Allah. Tapi kalau kita merawat ini menjadi murka Allah, baik dosa merawat. Tetapi dari satu segi masyarakat keliru. Tentu dia nampak kalau masuk dalam TV Astro selalu banyak rawatan-rawatan yang itu menirukan. Jadi kami memastikan bahawa inilah antara cabaran-cabaran yang kita lalui oleh sahabat. Baik, jadi kita dah bincang. Saya habiskan dengan pertemuan kita dulu dengan sebuah hadis daripada Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Abu Sa'labah bahawa Rasulullah SAW bersabda yang mafhumnya jin terbahagi kepada 3. Pertama, yang mempunyai sayap berterbangan di udara. Kedua, yang berbentuk seperti ular, bukan mempunyai ular, yang berbentuk menyerupai seperti ular serta anjing. Dan yang ketiga adalah jenis yang berkampung dan bermusafir. Hadis ini kelihatan ada 3 golongan, tapi kalau kita faham dia ada 4. Satu yang bersayap terbang di udara. Yang kedua yang menukar bentuknya kepada anjing, ular, unta, kuda, kucing. Ini masalah. Dan yang ketiga ialah golongan yang menetap. Dia permanent, dia berkampung, dia ada kampung dia. Yang dalam alam lain kita ni bunian lah. Bunian ni memang jin yang berkampung. Dan akhir sekali yang pindah ranah. Dulu orang asal lah, ini macam orang asal kan ni. Sekarang orang asal pun datang kadang-kadang lah. Rumah dah cantik, orang asli sekarang. Dulu dia pindah ranah. Tetapi jin yang pindah ranah ini masih kekal ada. Contohnya, dalam masjid kita ni ada jin. Dia duduk sini. Wah, sebenarnya puas sekali kutuk oleh saya pindahlah, pindah ke lain. Begitu juga kita dapat dalam satu hadis, mana-mana rumah yang kosong lebih pada 3 hari, maka jin take over, ambil alih. Mana ini jenis jin yang suka pindah ranah. Dia suka dan dia tidak membina dia punya peradaban yang banyak. Tapi jenis yang berkampung, dia akan ada sekolah, ada universiti, ada kepakaran dan sebagainya. Allahu a'lam. Itu dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Jin. Jadi pada malam ini kita akan lihat jin-jin yang dinyatakan dalam Al-Quran surah 13. Yang pertama ialah jin Ifrit. Jin Ifrit ini ialah jin yang dikategorikan yang bersayap tadi.
dia boleh bergerak pantas. Sehingga kan mengikut ceritanya seperti mana dalam surah An-Naml ayat yang ke-39, ketika mana Nabi Sulaiman ingin membawa satu keistimewaan sehingga Ratu Balqis ini tercengang melihat kekuasaan yang ada pada Nabi Allah Sulaiman ini. Ialah Nabi Allah Sulaiman ingin membawa istana Puteri Balqis, dibawa ke tempatnya. Perjalanan itu terlalu jauh. Lalu Nabi Allah Sulaiman mengumpulkan segala rakyatnya yang terdiri pada burung, jin, manusia dan sebagainya, dan menyatakan hasratnya nak bawa istana Puteri Balqis ini untuk sebelum Puteri Balqis sampai ke istana baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Ifrit telah menawarkan bahawa dia kata, wahai Nabi Allah Sulaiman, aku boleh buat seperti mana dalam firman A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qala ifritun minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamika wa inni 'alaihi laqawiyyun amin. Berkata Ifrit daripada kalangan jin, saya akan bawakan istana Balqis kepada kamu sebelum kamu bangkit dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku kuat dan boleh dipercayai. Ifrit kata, aku boleh angkat istana itu sebelum kamu bangkit daripada tempat kamu duduk itu, wahai Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman selalunya dia akan duduk selama lebih kurang, mengikut ceritanya, daripada pagi hinggalah tengah hari, 6 jam bertemu dengan rakyat, bincang masalah soal ini. Jadi Ifrit kata, 6 jam wahai Nabi Allah Sulaiman, aku boleh bawa istana Puteri Balqis. Kemudian bangun seorang yang dikatakan sebagai seorang ahli ilmu yang mengatakan, wahai Nabi Allah Sulaiman, aku akan bawa istana itu dalam kadar sekelip matamu. Dan ini adalah manusia. Dari sini kita faham bahawa ini juga adalah bentuk betapa walaupun Ifrit itu hebat, tetapi manusia yang ada ilmunya dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala boleh mengangkat istana itu dalam masa sekejap mata. Sehinggalah Nabi Allah Sulaiman mengatakan, inilah di antara fadli min rabbik, di antara fadli, beberapa kelebihan yang Allah berikan supaya aku menjadi seorang hamba yang bersyukur. Yang jelas di sini Ifrit dia boleh angkat bangunan. Ya tuan-tuan, kalau nampak orang yang bergerak-gerak, boleh angkat tak tu? Ahli silat mata yang boleh kelihatan terbang, ada yang megang tu. Keris yang terangkat berputar kan, ada yang mengangkat tu. Itu yang namanya tu letih dah jin bila nak biar pusing ni, baru tunjukkan letih mengangkat ya. Dan ada di antara kaedah perawat yang mengambil Al-Quran, pegangnya Al-Quran begitu, diletaknya begitu, dan Al-Quran itu akan berpusing ke kiri atau ke kanan. Kalau ke kiri sekian mana, ke kanan sekian mana. Jadi dia kata ini kaedah yang benar. Ulama-ulama mengatakan kaedah ini satu penghinaan kepada Al-Quran. Cuba ganti tak payah Al-Quran, kitab saja jadi pusing tak? Ada itu berpusing, bukan masalah. Al-Quran itu tetapi dia menggunakan makhluk dalam kerja-kerja ini. Jadi Ifrit boleh mengangkat, dan dia mengatakan di sini dalam Al-Quran ini dia seorang jenis yang kuat. Jadi dalam banyak jin telah dikenal pasti jin yang paling kuat ialah jin Ifrit yang boleh bergerak pantas dari satu tempat ke satu tempat berdasarkan dengan surah An-Naml ayat 9. Jenis yang lain itu Al-Marid, iaitu yang degil. Ini yang dalam alam kita ni yang degil ni pocong. Itu pocong dia degil, jin pocong. Dakwah macam mana kita terima? Saya kata kamu ni IQ rendah, sampai saya kata begitulah. Cakap macam mana boleh terima? Memang degil. Tadi jin yang orang-orang yang degil kita katakan dia marid.
Jin seterusnya al-awamir ini dijadikan daripada hadis bahawa di Madinah telah ada jin-jin yang masuk Islam, yang dikatakan golongan itu dikatakan al-awamir, golongan jin yang suka tinggal di rumah atau bangunan yang dicipta manusia. Akhir sekali ini berdasarkan hadis dan juga Al-Quran dikatakan jin al-arwah. Jin arwah ini suka ganggu kanak-kanak. Memang spesialisnya ganggu kanak-kanak. Dia paling suka ganggu kanak-kanak. Dan ada juga yang mengatakan di sini sebagai Ummu Sibyan. Nama Muslim Ummu Sibyan. Dia cucuk budak dia. Muzik dia dengan budak-budak menangis. Timing dia pukul 10 bawah pukul 3 pagi. Itu tak lakat tu. Jadi kalau nangis, Ummu Sibyan jangan kacau kan aku. Cakap dia tu je. Dengar nangis, Ummu Sibyan jangan kacau kan aku. Saya ada peristiwa lah, seorang bunda telefon anak dia menangis. Ustaz, anak saya menangis. Mana? Pasal hospital. Ummu Sibyan, kau salah jangan ganggu dia. Berhenti beratus begini orang. Tak nangis dah. Jadi kalau tu dengar nangis, ini jin arwah al-arwah ni, pada arwah mati ni dalam kumpulan jin al-arwah. Itu berdasarkan daripada kenyataan dalam Al-Quran dan hadis. Tapi bagi perawat pula, kita menjeniskan jin ini berdasarkan kepada simptom. Kita jeniskan simptom yang seperti namakan jin sihir, jin api, jin asyik, yang ini akan masuk. Dan insyaAllah kalau Allah izinkan, saya nak tes seorang malam ini. Siapa yang ada jin api? Kita nak tes seorang ni lah, tak ada ramai. Ramai tu pun 20 hari bulan. Kita dia tes dalam hari, tes seorang. Siapa yang ada, kita lihatlah dalam kaedah ini tentang kaedah scanning yang disediakan oleh kami. Untuk sedikit maklumat saya. Baik. Apa jenis jin tadi? Saya katakan apa nama jin api yang ini kita masuk. Yang pertama ialah jin sihir. Jin sihir adalah kelompok jin yang berkhidmat dengan tukang sihir. Mereka adalah kelompok jin samsing yang bekerja dengan upah yang mahal. Upah yang termahal adalah perlakuan syirik kepada Allah dan melakukan dosa-dosa besar. Jin ini kena bayar. Dan dia ada tuan. Jadi tuan-tuan dia ni yang dekat tukang sihir yang dapatkan jin yang first class ni, 5 star ni, dia ada kaedah-kaedahnya. Jadi dalam banyak buku dia tak akan terangkan kaedah. Kita takut salah baca. Kita bagi mentera, dibaca mentera. Jadi kita nak supaya mana-mana buku pun ditirakan, supaya kita nak tutup bab ni. Contoh yang paling jelas, dan saya pernah dapat satu naskah, ialah Al-Quran yang kecil bersaiz tangan saya ini, dimiliki oleh seorang pesakit saya. Saya takut sangat kalau Al-Quran ini jatuh kepada tukang-tukang sihir. Apa dibuat? Dia masukkan dalam slipper dan dia pijak selama 40 hari untuk mendapat jin-jin yang menundukkan jin-jin sihir. Itu kaedah yang ganas. Yang kedua yang biasa dibuat oleh Malaysia ini ialah memberi makan dengan menyembelih binatang-binatang tanpa bacaan bismillah. Pilihannya pun ayamnya bismillah, ayam yang berwarna hitam, setengahnya ayam putih dan sebagainya. Ada juga kaedah yang ganas, orang ini dalam keadaan hadas yang berkekalan. Sehingga dalam kes saya sedarkan diri itu. Dia kata, Ustaz, okay, yang tuan saya pun macam Ustaz juga. Kenapa? Macam Ustaz apa? Sombong, betul? Sembahyang. Saya tanya, dia aku tak sembahyang. Tanya jin, yang tu tak pernah nampak Ustaz kata. Mana dia seumur hidupnya dia tak pernah mandi hadas. Jangan apa pangai dari tukang sihir. Tak mandi hadas. Ada kawasan kita ni. Wallahu a'lam betul tak betul, bukanlah dia Palestina aja atau kami siapa Palestina yang dia tak ada, bukan. Kawasan-kawasan Gombak ni
Ada dalam perjalanan kita mencari tukang sihir. Membunuh kanak-kanak, selalunya kanak-kanak yang jadi mangsa ialah anak-anak lelaki sulung yang dilahirkan oleh anak sulung dan isteri sulung. Dia sulung belaka. Jadi kalau anak kita ada yang sulung kahwin dengan anak orang yang sulung juga, kalau orang tanya kan cerita lah anak yang berapa bahaya. Anak cucu kita nanti bahaya. Orang akan target dia untuk tujuan-tujuan penyihiran. Digali kuburnya, diambil mayatnya dan sebagainya. Dan di sini tak banyak, tetapi di Thailand teknik membakar dan mayat. Mayat ini diambil di kubur, kemudian dibakar, diambil minyak-minyak yang keluar dari dagunya, dan ini dikatakan dagu mayat. Ini palit mana-mana pun terjadi. Palit kat kereta terjadi. Palit ke orang terjadi. Ini bahaya. Dagu mayat kerjanya memang ganas. Sanggup dari kubur, sanggup bakar mayat, hanya nak dapatkan minyak-minyak dari dagu mayat tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Kerana kaedah mengambilnya pun payah. Jin-jin yang dibela yang ini dia ego, dia setia, sehingga kan kalau pun tukang sihir ini telah meninggal dunia, dia masih lagi mengganggu mangsanya selagi mission dia belum tercapai. Itu ikan nasi. Seorang pesakit saya, dia katalah, bila berdepan dengan, saya katakan, bila berdepan dengan gaib ini tak boleh kata hukum ni perkara gaib, hanya Allah yang tahu. Dalam ceritanya banyak orang ni lah, orang ni turun, orang ni jin tu pun mengaku masuk Islam. Allah Allah betul tak masuk Islam tu, satu harga. Kemudian meninggal orang tu yang dikatakan tuan punya tu. Ustaz kata dah meninggal, macam happy dah meninggal, sakit lagi lah Ustaz kata. Apa hal? Upah diwarisi oleh anak kepada orang tadi. Tapi ini tuan, dalam banyak hal ini kita kena nasihatkan. Apa pun tuan tak boleh kata ini supaya yang betul. Sebab banyak di antara perawat menyebabkan pergaduhan di antara seorang dengan seorang kelana. Terikan yang mengatakan si anulah yang buat. Ini pun jauh keliling rumah je. Ini nama yang saya belajar dengan awak je. Jadi bila terikan begini, akhirnya berjayalah jarum-jarum yang dimasukkan oleh makhluk ini. Walaupun dalam kaedah kami ada kaedah kata uji cakap benar. Jadi cakap gini, okey tak apa, cakap itu ya. Atau kita uji dia cakap benar. Ini untuk membantu. Tetapi masih lagi kita ingatkan kepada pesakit, jangan ambil hukum, kerana perkara ini perkara gaib. Tugas kita ialah untuk merapatkan diri, bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nak cari siapa. Tak selesai. Ustaz, saya nak tahu juga siapa yang hantar. Baik, kalau awak tahu, awak buat apa? Ini masalah kan? Katalah yang hantar ni mak mertua awak. Tak sanggup awak nak berdepan dengan mak mertua awak. Tak sanggup. Habis, yang penting bagaimana awak nak benteng diri awak, bukan nak tahu siapa yang hantar. Sebab perkara ini perkara lain. Sehingga kan saya ada satu kes, seorang pensyarah universiti, orang yang menghantar mengaku, setelah kita setelah kita belasah, kita ada teknik belasah menghantar, pukul sakit dia kan, tapi kita tanya dia lah, kita ya Allah, asah ya Allah, siapa yang menghantar ya Allah, pukul siang misalnya itu sampai. Ya Allah, belasah saya yang ini. Kita pun tak kenal ya Allah, belasah. Besok saya tanya kepada ayah, faham? Ada pukul lah di teguh. Ada kes lain, yang kes itu orang tu mengaku. Dia kata memang saya yang buat, saya mengaku dan saya bertobat, saya tak nak buat lagi. Baik, ini yang mengupah. Maka dia pun menghubungi orang yang menghantar tukang sihir ini. Tukang sihir itu daripada Siam.
Kata tukang sihir, jin-jin saya selagi misinya tidak tercapai, dia tidak akan patah balik. Nampak tak? Ini bahayanya. Sebab itu berhati-hati dengan perawat, punya ketua umum, dan kesannya jangka panjang. Anak kita nak kahwin dengan orang ni, kita kata jumpa orang ni supaya dia bagi komisa, bagi dia ni. Kita tak tahu apa yang rupanya menggunakan kaedah sihir. Akhirnya penyihiran berlaku dan kesannya amat-amat mendukacitakan. Jadi berhati-hati tuan-tuan, jangan kerana kes-kes begitu. Saya nak cuma bagi tahu je, kalau misalnya ada kes anak kita nak kahwin dengan penagih darah, kita tahu ada penagih darah, punya nak penagih darah ni, jumpa tak apa-apa, nanti tak apa-apa sihir pula. Salah satu kaedah kita untuk mengatasi masalah bila bayang begini ialah, di antaranya ialah ibu kepada anak kita ni, lelaki atau perempuan tak kisah, ialah dia mengambil wudu, air wudunya ditadah dalam baldi. Mana kita ambil wudu, ibunya ambil wudu, tapi air yang jatuh itu ditadah dalam baldi. Orang tanya saya, kaki macam mana Ustaz? Kaki pun sekali. Maknanya tak larat mana? Kenapa? Saya kata suruh bagi minum anak. Oh, kaki. Dah masuklah kaki tu boleh. Boleh dulu lah. Masuk kaki. Kemudian ambil wudu lengkap, termasuk masuk kaki. Air wudu itu diberi minum kepada anak kita. Ustaz, susah Ustaz, dia tahu ni air masuk ni. Masak nasi, makan sama-sama. Oh, ni tak lari. Dan bersih. Apa masalah air? Ambil air wudu, tapi jangan buat sekali, buat berkali-kali. Saya ada kes seorang lelaki yang kematian, bukan kematian, saya berpisah lah, dia ni putus cinta, dia salah, putus cinta. Dia down habis, mak hidup dah tak ada mana. Balik rumah, saya minta ibunya buat kain ini 2-3 kali. Alhamdulillah, biiznillah, dia cergas semua. Jadi saya juga gunakan kaedah ini untuk mereka-mereka yang cinta buta begini. Ada anak-anak yang kita kenal siapa yang bakal jadi kita punya menantu ni, memang tak kenal kita, mak rempit kan, natural. Cakap beranak kita tak boleh pakai. Jumpa tak orang cerita lain lah, kita bersepakat. Cuba ikhtiarkan, di antaranya solat hajat, niat dan sebagainya. Termasuk juga ialah dengan kaedah minumkan atau makankan dia dengan air wudu ibunya. Tapi mestilah diikuti dengan niat, diikuti dengan doa. Apa-apa amalan pun mesti ada niatnya dan ada doanya, ada bergantungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah, mudah-mudahan ini ikhtiar. Antara kerja-kerja sihir kita biasa dengar yang selalu berlaku dalam masyarakat Melayu kita khususnya ialah sihir pemisah, pengasih, pukau, santau, sihir gila, sihir penyakit, sihir pembatal perkahwinan. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tak tahu kita kena sihir. Tak tahu kita boleh sihir. Kalau tahu senang lah boleh berawat. Tapi tak tahu, nanti kita akan lihat ciri-ciri orang sihir ini lagi. Saudara tak tahu kena sihir, tapi begitu lama kahwin sahabat dan isteri tuan-tuan, tetapi tidak merasai kepuasan hubungan suami isteri. Antaranya isteri mengatakan sakit, yang kedua, mana maaf cakap lah. Dan akhirnya bila orang ini berjumpa dengan kita, rupanya selama ini dia menghadapi masalah ini. Yang dikatakan sihir tafrik, sihir pemisah yang menghalang hubungan suami isteri. Anak-anak kadang-kadang dia tak mau cerita masalah ni, masalah mereka. Jadi ada kalanya kita tanya dan berilah di mereka beberapa kaedah untuk mengatasi. Di antaranya, dan saya mengamalkan
Kerana saya seorang perawat dan saya katakan tadi, yang kedua yang selalu dihadapi oleh perawat ialah masalah isteri. Bukan rumah anak kali dua, tidak. Maknanya ada kaedah untuk kita supaya selain daripada benteng-benteng biasalah, baca ayat kursi, baca al-falaq, al-ikhlas dan an-nas itu. Bagi siapa yang ada masalah hubungan suami isteri, masalah keharmonian rumah tangga, cuba di antaranya ialah mengamalkan membaca surah Al-Baqarah ayat 102. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru. Amalkan ayat ini, satu ayat yang panjang, tapi amalkan, insya-Allah dengan bergantungan kepada Allah, keluarga kita akan terjaga. Saya rasa ini perlu juga. Jadi memang bagi kami perawat-perawat kami, kita jadikan ini satu kewajiban zikir harian, membaca wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman, Al-Baqarah 102. Ini penting. Kalau kita rasa nak gaduh je di rumah, ada kemungkinan kita sedang dilanda masalah, ada usaha-usaha untuk menceraikan kita. Ini banyak. Dan kadar perceraian di Malaysia ini terlalu tinggi. Hampir nak katakan kurang sikit daripada separuh. Dan ini dah dikatakan bahawa ada jenis jin yang memang kerja dia untuk menceraikan. Simptom terkena sihir pada umumnya, pesakit akan merasa sesak nafas atau mengantuk pada masa-masa tertentu. Ada yang mengantuk? Tak ada yang mengantuk. Sihir ada yang biasanya ialah pertama sesak nafas. Ada pesakit saya yang dia sesak nafas, jadi perbincangan dalam benda itu. Dia naik kapal terbang ni dia sesak nafas. Dan semangat Jumaat dia sesak nafas. Saya kata ini bukan sihir, ini saka. Bahawa kata, tak Ustaz, ini saka, ini sihir. Tak ada sihir sesak nafas. Saya kata tak, ini saka. Gaduh itu ialah, bukanlah gaduh. Sebab benda tak nampak ni kita mungkin, perkara mungkin. Yang berbeza pendapat tu boleh terima. Orang yang kena sihir selalunya dia sesak nafas pada masa-masa tertentu. Dan dia berulang, masa berulang. Atau yang kedua, dia mengantuk pada masa-masa tertentu. Masuk dia kereta, pegang steering, keluar balik, okey. Masuk kereta balik, pegang steering, ngantuk. Keluar balik, saya tuan, saya tak tahu bahawa sebelum saya jadi perawat, saya tukar kereta ni tak elok, ngantuk. Boleh lah, second hand ke lah. Ini sensitivity lah, tak sedap, ngantuk, tukar. Itu bisnes kan, bawa orang senang. Beli Volvo je lah, tu juga. Aku beli Mercedes, ngantuk juga. Sampai tuan-tuan, Allah, sampai kata saya azan, Allah, saya katakan tuan, azan lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngantuk juga. Berhenti 5 minit, tidur, sama balik perjalanan. Selesai. Tapi apa nak saya katakan, tuan-tuan dengar, kalau ada satu ketika peristiwa itu berulang, dan itu berulang dalam keadaan sama, kemungkinan, ingat kata saya, kemungkinan ada masalah, kena sihir. Jadi dua simptom yang besar, satu berdebar pada sesak nafas pada masa tertentu, atau mengantuk pada ketika-ketika tertentu. Itu dah bermakna kan tu, sihir tu. Jangan tak lawan. Saya waktu mengantuk saya dulu ialah di antara maghrib dengan isyak. Dia selalunya asal ke waktu maghrib atau maghrib bawa ke isyak. Dua waktu ini yang selalu sangat mengantuknya. Pernah satu ketika, jadi imam tengah wirid ni, subhanallah, 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 saya tertidur.
alhamdulillah berapa? Tahap itu sekali tuan. Maka saya zikir pun mengganggu. Saya katakan tadi bahawa makhluk yang bernama jin sihir ini, dia adalah terlalu ego dan dia mampu mencapai missionnya sihir. Untuk merawat gangguan sihir, pesakit dan perawat juga perlu berikhtiar untuk mengalahkan jin-jin sihir. Selalunya kita berdepan dengan jin sihir ini, kita akan, dia jin sihir ada ketua. So kalau jin sihir mana ketua ke depan, saya nak pergi dengan ketua, sembang itu, ajak dia masuk Islam, kata salah dan sebagainya kan. Kemudian sihir melibatkan barang, kena ambil barang sihir. Ini jadi satu peristiwa juga macam mana nak mengambil barang sihir. Barang sihir yang ditanam 26 tahun yang lalu. Jadi selalunya bila kita discuss dengan jin itu bertanya, dia kata, Ustaz, tolong ambil barang ni, di mana? Ditanam di sini, dalam bekas plastik belakang rumah, lebih kurang 5 meter, 5 kaki. Kita kembali gali. Gali-gali memang jumpa benda tu. Ambil masuk, alirkan di dalam air mengalir, dan setelah kita tawarkan, cakap dengan jin tu, ada kita? Ada ni Ustaz, gambar pula. Berapa keping? 10 keping. Sudah. Mana aku nak cari gambar 20 tahun yang lalu. Dia tunjukkan tempat-tempatnya. Fikir, tempat tu dah jadi bangunan. Orang dah buat bangunan, gambar buat rumah tu. Tak diambil, sihir tak selesai. Akhirnya adalah kaedah-kaedah tertentu dalam rawatan kita dengan pergantungan dengan Allah yang bulat semata-mata untuk mengambil barang sihir secara batin. Ini kita amalkan dan kena akhir. Kerana benda-benda ini dah ditanam. Jadi yang pertama mesti selesaikan dengan disihir. Yang kedua kena mengambil barang-barang sihir. Yang ketiga kena melawan tukang sihir. Dan yang keempat kena berasah yang mubah. Sihir ada 4: jin, barang, tukang, pengubah, tukang sihir, barang sihir, jin sihir. Nak selesaikan masalah sihir kena 4. Sehingga dalam banyak keadaan, maaf cakaplah, sesiapa yang telah kena sihir, dia dah masuk kelab kena sihir, tak payah. Sehingga itulah akhirnya kita katakan, untuk kes sihir, seorang itu haruslah belajar sehingga dia menjadi seorang perawat. Kerana anda akan diserang pada bila-bila masa. Leka saja dia tembak, takkan dia tembak nak jumpa perawat, satu kerja. Tapi kalau dia ada ilmu, bagaimana dia dah, kita sihir ni. Tuan-tuan, bila saudara belajar ni dan kita keluarkan jin-jin sihir itu, bila datang serangan baru, saudara sudah alert, dah tahu mana sampai itu. Hari tak mesti, hal mana dia ngantuk ni, lagi ngantuk lagi ni, kes lama ni. Maknanya saudara baru saja ni serang. Maka perbaharulah kaedah-kaedah rawatan. Rawat ini, rawat dengan mandiannya, dengan zikirnya, insyaAllah. Dan inilah mission saya di sini. Saya nak sampaikan insyaAllah, kita sampai mission ini, rawatlah khusus kita. Sampai itu, saya nak tuan-tuan boleh merawat diri sendiri, iaitu merawat keluarga sendiri secara asas lah. Tapi terlalu banyak sangat pusat rawatan di Kristina ni, tidak mahal pusat rawatan susah dia. Mana boleh merawat? InsyaAllah, mudah-mudahan. Baik, akhir sekali malam ini, sebelum kita nak uji salah seorang dari kita ini, ialah kita nak bincang tentang yang biasa juga kita dengar sebagai jin circle. Kelompok jin circle ini mengambil kesempatan apabila manusia meminta pertolongan kepada jin. Circle bermula dengan manusia minta tolong dengan jin. Ini peristiwa ini. Sama ada melalui perkhidmatan bohong atau diusahakan sendiri. Ada juga boleh tuan, nak usaha sendiri boleh. Silakan.
Tapi saya tak larang. Misalnya kalau yang kita minta kita jumpa pohon yang akhirnya menjadi saka, seperti kita minta pagarkan rumah. Kita jumpa tok rumah, saya nak minta pagar rumah, tok rumah pun bekalkan kita 4 biji buah limau ke, paku ke, disuruh paku dekat rumah 4 penjuru, ataupun tanam biji asam 4 penjuru, kita buat. Yang tak apa. Siapa cerita saya? Perawat saya lah. Dia rawat. Seorang tokoh berat ni, tokoh berat, isteri dia sakit. Rawat. Tengok secara kaedah tertentu, tengok bawah rumahnya anjing yang sedang berikat. Dia tak nampak, anjing tu tak nampak, tapi 4 penjuru rumah tu ada anjing. Rawat saya. Lepas tu dia kata pada perawat, sekarang tuan Datuk, saya nak Datuk keluarkan apa yang ada di kocek Datuk. Perawat saya tu, saya tak sampai tahap tu, dia cakap tu, Datuk keluarkan apa yang ada di kocek. Keluar dengan azimatnya, dengan tulang macam-macam. Tokoh berat. Inilah tu masalah isteri Datuk. Kesan daripada bergantungan pada benda-benda ini, akhirnya anak isteri kita bermasalah. Saya nak katakan rumah Datuk ni ada 4 penjuru anjing yang sedang bertambah. Betul tak Datuk? Betul. Allah Allah. Macam mana pula perawat saya beritahu macam tu? Itu sebenarnya kalau Allah izinkan sampai tahap itu, keperluan dan kegantungan kita kepada Allah, sehingga boleh lakukan itu insya-Allah sampai. Minta pagar rumah, susu boleh waris ke? Ada susu yang dikatakan waris ini ialah pembacaan mantra. Susu ni banyak dua, satu susu yang ditanam, satu susu secara mantra. Ada nenek tu ajar, kau baca yang ni, insyaAllah semua gambar kau cantik je. Pelaris, kuat, kebal, bersirat tanpa belajar, kebolehan merawat, kebolehan menurut, meminta rawatan dan kadang memakan jin atau menundukkan seperti menghancurkan ancak di sungai atau laut dan yang seumpama dengannya. Ini minta tolong dengan Allah. Manakala yang disuruh sendiri adalah seperti melakukan mantra, proses meditasi, mengamalkan membaca ayat-ayat Al-Quran tertentu yang dibaca hanya kerana kelebihan ayat. Tuan-tuan, saya ingatkan, jangan beramal kerana nak kelebihan ayat. Contoh mudahlah, bacalah. Ini silat banyak. Masuklah silat yang saya belajar dulu. Guru saya suruh saya baca surah Al-Ikhlas sebanyak 10,000 dalam tempoh seminggu. Sekolah, kita sekolah kan? Itu guru silat. Saya nak semua baca Qul Huwallahu Ahad 10,000 dalam tempoh 1 minggu. Kita ikutlah sami'na wa ata'na kan? Lepas tu tanyalah tuan guru, cikgu, bagi cikgu, kenapa cikgu kita nak baca ni sampai 10,000? Saya nakal sekarang. Kenapa 10,000 tak 20,000? 20,000 lagi bagus, 10,000. Bila kita amalkan ni, kita baca surah Al-Ikhlas ini 10,000, kita akan kebal. Sebab dalam silat kita ni banyak kena tumbuh, kena terbang. Kalau tak kebal, susah, sakit. Itu pun Allah subhanahu wa ta'ala. Memang 5 hari selesai. Dia bagi 7 hari, 5 hari selesai. 1 hari 2,000. Tak ada apa. Mula-mula tak ada apa. Saya rasa tak ada apa. Ini peristiwa saya. Kemudian setelah saya menjadi seorang perawat, bila saya merawat, di belakang saya ini ada trigger. Tuan-tuan, kalau nanti ini perawat, ada trigger elektrik di belakang, hati-hati di jalan raya. Perawat ni yang pegang anak. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'budu 'alayya wa'tuni muslimin. Ukhruj ya Allah, keluar masalah. Ada di belakang. Apa pula belakang perkara
Saya senyap, orang-orang contoh. Jadi apa yang saya buat? Saya declare, ya Allah ya Tuhanku, jika tubuh ini yang getah ini adalah makhluk dalam jin, saya nak keluarkan. Doa itulah. Lancar, dulu. Saya pun angkat dia, saya buang pada dia. Pada dia contoh kan, contoh. Buang pada dia. Kalau tu saya masukkan. Siapa kamu? Takkan tak kena aku dia. Mana tu mana? Yang kamu lompat 10 orang tu aku lah. Aku lompat 10 orang. Yang kamu lompat 10 orang tu aku lah. Aku lah yang lompatkan tu. Yang kamu kena tunggu tak lama tu aku lah. Siapa tu benar? Bila? Lompat aku. Lama ni sekolah tengah tu. Masa silat tu. Memang 10 orang balik. Tapi tu macam Ultraman. Tu boleh kata. Tumbuk macam mana pun tak sakit. Tak sakit. Kalau orang tu orang tumbuk kita sudah tumbuk dia betul lah. Lupa dah kau. Peristiwa ni dah 30 tahun yang lalu kan. Mana kita ingat. Jadi saya tanya dia, macam mana kamu masuk? Kamu baca 10,000. Mana ya tuan-tuan? Saya tak pernah cerita kepada dia. Saya tak pernah cerita yang saya pernah lompat 10 orang. Saya tak pernah kata yang saya tak cerita kat dia yang saya beramalkan 10,000 surah Al-Ikhlas. Tapi dia tahu. Ini mengukuhkan pandangan saya. Hakikatnya Allah yang tahu. Yang jelasnya, kalau kita mengamalkan ayat-ayat tertentu untuk tujuan tertentu tanpa meletakkan pergantungan kepada Allah, anda kemungkinan mengundang kepada perkara-perkara yang tak sepatutnya. Contoh, saudara nak sama perempuan cantik, cuman teruskan baca buku untuk menggoda seorang wanita, baca ayat ini. Itu cukup buku. Jadi tu lah, jadi. Saya tak sebab ada nanti yang takut ada baca. Tetapi kaedah itu diperhatikan oleh makhluk di sekitar kita ni. Dan ini menjadi masalah. Terdapat kisah yang diwariskan secara mentera yang akan diwariskan kepada pemberian mentera. Ini panjang cerita ni, tak apa. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk pada kisah ini. Saya akan boleh panjang. Cuba saya masukkan ciri-ciri orang yang ada di saka ni sedikit sebab kita habisi. Sebab saya nak